Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Hari ini kita masih meneruskan tema yang sama iaitu tema 4 perpaduan unit 10 toleransi kukuhkan perpaduan. Kemahiran yang akan kita pelajari atau kita beri pemfokusan pada hari ini ialah kemahiran menulis di mana di SKP-nya ialah 3.3.1 dalam kurungan 1 menghasilkan kerangka dan penulisan naratif dan bukan naratif secara berpandu. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah bertolak ansur. Murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 64 dan 65. Objektif pelajaran kita pada hari ini, pada akhir sesi PDPR ini, cikgu berharap murid-murid dapat menghasilkan kerangka dan menulis karangan secara berpandu. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, menghasilkan kerangka berdasarkan gambar dan yang kedua, murid-murid juga dikategorikan berjaya jika dapat menulis karangan lengkap. Untuk membina karangan yang baik, kamu perlu terlebih dahulu menguasai cara membina kerangka karangan terlebih dahulu. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kerangka karangan? Kerangka karangan merujuk kepada skim atau rancangan isi-isi penting yang hendak dibincangkan dalam sesebuah karangan. Membuat rangka karangan ialah perancangan isi-isi karangan sebagaimana pentingnya pelan bagi sesebuah bangunan. Bagaimanakah caranya untuk kita membina kerangka karangan yang baik? Untuk membina kerangka karangan yang baik, kamu perlulah kenal, faham dan mesra dengan tajuk karangan terlebih dahulu. Penting ke cikgu untuk kenal, faham dan mesra dengan tajuk karangan ini? Memang penting. Sebab apa cikgu kata penting? Sebab bila kamu dah kenal, dah faham dan dah mesra dengan tajuk karangan, hal ini akan sangat membantu kamu sebenarnya untuk melahirkan idea-idea yang bernas, isi-isi yang penting dan maklumat-maklumat yang berguna mengenai tajuk karangan. Jadi, bila hal ini sudah kamu kuasai, maka mudahlah kamu untuk membina kerangka karangan. Jadi, bagaimanakah nak membina atau menzahirkan kerangka karangan itu agar karangan yang akan kamu persembahkan nanti menjadi karangan yang terbaik? Untuk menzahirkan idea-idea kamu menjadi kerangka karangan yang baik, kamu perlu mengikuti peraturan-peraturan yang tertentu. Peraturan-peraturan tersebut di mana kamu perlu menggarap idea-idea kamu dalam bentuk yang sistematik di mana didahului dengan perenggan pendahuluan. Kemudian diikuti dengan kerangka bagi perenggan isi pertama, perenggan isi kedua, perenggan isi ketiga dan kerangka kamu haruslah diakhiri dengan perenggan penutup iaitu perenggan yang ke-5. Untuk
karangan yang baik. Untuk kamu persembahkan karangan yang baik, kamu perlu mengikuti format yang telah cikgu nyatakan ini. Seterusnya, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai perenggan pertama atau perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan atau perenggan pertama ini merupakan perenggan yang menerangkan dan memperkenalkan tajuk. Perenggan ini berkisar tentang pengenalan mengenai tajuk dan ayat yang digunakan tidak perlu banyak. Cukup 2 atau 3 ayat sahaja. Seterusnya, untuk perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga dan perenggan yang keempat, ketiga-tiga perenggan ini, perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat merupakan perenggan isi. Jadi, bila perenggan isi, tugasnya tidak lain dari bertujuan untuk mengembangkan jalan cerita dan tajuk karangan. Jadi dalam setiap perenggan ini akan mesti mengandungi satu idea utama dan satu idea sampingan serta diikuti dengan huraian contoh. Jadi bila lengkap perenggan tersebut dengan satu idea utama, satu idea sampingan dan contoh, maka lengkaplah perenggan tersebut. Dan perenggan yang terakhir iaitu perenggan penutup merupakan rumusan ataupun kesimpulan bagi jalan cerita. Maknanya perenggan penutup ini merupakan idea keseluruhan bagi karangan tersebut. Mari kita semak slide cikgu yang seterusnya. Cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Sila buka pada halaman 64 dan 65. Sebagaimana yang telah cikgu janjikan di awal siaran tadi, kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran menulis. Kita akan melakukan aktiviti menghasilkan kerangka, iaitu kerangka karangan serta menulis karangan. Jadi ada 2 aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini, ya. Kerangka karangan yang akan kita hasilkan, begitu juga dengan karangan yang akan kita hasilkan adalah kerangka dan karangan berpandu. Berpandu yang cikgu maksudkan di sini, kamu diberi gambar bersiri. Terdapat 5 gambar bersiri yang diberikan kepada kamu di sini. Cikgu dah nomborkan di situ dan selain dari gambar bersiri, kamu juga diberikan frasa. Frasa tersebut ada terdiri dari satu dan lebih dari satu perkataan, ya, satu perkataan dan frasa. Juga untuk gambar bersiri yang pertama berupa pengenalan, agak lengkap sedikit berbanding dengan yang lain-lain. Ya. Jadi kita akan membina kerangka karangan berdasarkan gambar dan frasa serta ayat yang diberikan kepada kamu. Seterusnya, mari kita semak bentuk kerangka karangan yang akan kamu bina. Baik, pada halaman 65 terdapat kerangka karangan di sini. Ini merupakan kerangka karangan mengenai tajuk tolak ansur tadi. Tapi kerangka karangan ini tidak lengkap sepenuhnya. Begitu juga dengan contoh karangan juga tidak lengkap dan kita akan bincangkan hal ini dalam slide yang seterusnya.
Slide ini akan memaparkan bagaimana kerangka karangan berpandu ini dibina. Baik, untuk kerangka karangan bertolak ansur ini sebagaimana yang telah dinyatakan didahului dengan perenggan pendahuluan, diikuti dengan perenggan isi yang pertama, perenggan isi yang kedua, perenggan isi yang ketiga dan diakhiri dengan perenggan penutup. Untuk perenggan pendahuluan, gambar bersiri yang pertama yang tertera adalah gambar yang terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu kamu pada halaman 64 dan diringkaskan maklumat yang terdapat dalam gambar itu menjadi menyertai persembahan kuaya sempena Hari Kebangsaan. Gambar bersiri yang kedua menunjukkan murid kelas 3 angsana sedang bersiap-siap untuk menyertai pertandingan kuaya tersebut dan maklumat tersebut telah diringkaskan menjadi persiapan untuk pertandingan kuaya. Untuk perenggan yang ketiga pula, maklumat yang tertera atau frasa yang tertera tertinggal samping dan risau. Ini gambar bersiri yang ketiga telah dicatatkan sebagai jiwa tertinggal samping dan frasa perkataan risau menjadi frasa risau, manakala isi yang ketiga gambar dua orang murid, seorang sedang menyerahkan sesuatu kepada sahabatnya. Secara ringkas, frasa yang terdapat di dalam gambar tersebut berikan samping dan kemudian terdapat juga frasa guna selendang. Dan pada ruangan rumusannya tidak dinyatakan apa-apa di situ ya. Jadi kosong ruangan ini dan maklumat tersebut tidak dipindahkan. Maksudnya maklumat tidak dipindahkan di situ. Dan akhir sekali untuk perenggan penutup, gambar yang disertakan ialah gambar murid kelas 3 angsana menyanyikan lagu atau sedang mengadakan persembahan kuaya. Di situ juga terdapat beberapa frasa yang mana frasa tersebut telah diringkaskan menjadi menyanyikan lagu dengan semangatnya dan mereka sangat bangga. Baik, demikian kerangka karangan bagi karangan bertolak ansur ini. Cumanya untuk perenggan keempat ini tidak dinyatakan apa-apa maklumat atau maklumat pada gambar, frasa pada gambar tidak dipindahkan. Jadi yang ini akan menjadi tugasan kamu nanti. Slide ini akan membincangkan mengenai kerangka karangan yang telah berjaya dibentuk melalui maklumat yang diperolehi dari gambar bersiri yang terdapat di dalam buku teks kamu pada halaman 64. Gambar bersiri yang pertama, maklumatnya telah dipindahkan. Begitu juga dengan gambar bersiri yang kedua, ketiga, seterusnya gambar bersiri yang kelima. Cuma gambar bersiri yang keempat ini, maklumatnya tidak dipindahkan ke dalam kerangka karangan. Sebab itu, kamu dapat lihat di dalam ruangan kerangka karangan bagi perenggan yang keempat kosong ya, kerana maklumat di dalam gambar tidak dipindahkan sepenuhnya ke dalam kerangka karangan tersebut. Bersebelahan dengan kerangka karangan terdapat karangan yang telah pun hampir disempurnakan. Perenggan yang pertama bagi kerangka karangan tersebut
telah pun dipindahkan menjadi perenggan yang pertama. Jadi maklumat tersebut telah dilengkapkan menjadi perenggan pertama dalam karangan. Seterusnya, perenggan yang kedua, maklumat tersebut juga telah pun dialihkan yang mana ayat atau frasa yang tidak lengkap telah disempurnakan sehingga membentuk perenggan yang kedua. Begitu juga dengan perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga ini ayatnya tidak lengkap atau frasanya tidak lengkap, tetapi apabila dialihkan ke dalam bentuk karangan, frasa tersebut telah menjadi sebuah ayat yang lengkap dan sempurna. Begitu juga dengan perenggan penutup, di mana segala maklumat yang terdapat di dalam gambar dan kerangka karangan telah pun disempurnakan sehingga membentuk perenggan penutup di dalam karangan ini. Dan frasa-frasa yang tidak lengkap tadi telah pun disempurnakan. Cuma untuk perenggan yang keempat dan frasanya tidak dialihkan ke dalam kerangka karangan dan dibiarkan kosong. Jadi, perenggan yang keempat ini tidaklah sempurna. Sebenarnya, memang sengaja perenggan keempat ini tidak disempurnakan kerana tugasan untuk menyempurnakan perenggan keempat ini nanti akan diserahkan kepada kamu untuk menjadi tugasan yang perlu kamu lengkapkan atau siapkan di dalam buku penulisan kamu. Mari kita bincangkan perenggan keempat ini bersama-sama untuk memudahkan kamu melengkapkan karangan tersebut. Dalam perenggan keempat, kamu diberi gambar seorang murid sedang menghulurkan kain atau lebih tepat sampin kepada murid yang lainnya. Kamu juga diberikan frasa memberikan sampin dan guna selendang. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu perlu menghubungkaitkan frasa ini dengan gambar yang diberi agar memudahkan kamu membina ayat yang lengkap. Cadangan cikgu memberikan sampingnya, frasa yang seterusnya menggunakan selendang dan frasa yang ketiga mengucapkan terima kasih. Kesemua frasa yang cikgu gunakan ini berkait secara langsung dengan gambar yang telah ditunjukkan. Jadi, menjadi tugas kamu untuk melengkapkan frasa-frasa ini agar menjadi ayat yang sempurna. Cikgu cadangkan kamu bina 3 ayat yang sempurna. Kamu harus membina ayat ini dengan bantuan gambar serta frasa yang telah diberi. Ayat yang pertama kamu mungkin boleh berbunyi, Saiful memberikan sampingnya kepada siapa? Seterusnya, siapa menggunakan selendang dan kenapa? Dan akhir sekali, frasa mengucapkan terima kasih ini, siapakah yang mengucapkan terima kasih? Jadi, kamu perlulah lengkapkan perenggan ini dengan membina ayat yang sempurna berpandukan gambar dan frasa. Tugasan pertama.
Tugasan pertama yang perlu kamu lakukan ialah kamu perlu membina kerangka karangan bertolak ansur sebagaimana yang terdapat dalam buku teks kamu. Kerangka karangan ini haruslah kamu lengkapkan sebagaimana contoh yang telah cikgu paparkan di dalam slide ini. Kerangka karangan itu perlu mengikuti contoh ini dan untuk isi yang ketiga itu kamu perlu lengkapkan. Kamu boleh berpandukan kepada contoh yang cikgu beri dalam slide sebelumnya jika kamu hendak menggunakan contoh tersebut. Sekiranya kamu ada cadangan lain atau ada ayat atau frasa lain yang kamu rasakan bersesuaian dan kamu ingin mencuba, silakan, ya, tidak menjadi kesalahan. Yang cikgu beri itu sekadar panduan sahaja. Itu tugasan kamu yang pertama. Tugasan kamu yang kedua ialah tugasan kedua. Tugasan kedua kamu ialah kamu perlu menyalin semula karangan bertolak ansur ini ke dalam buku penulisan panjang kamu. Baik, cara penulisannya seperti biasa, karangan harus mula dari tepi garisan biru. Tak perlu jarak dari tepi garisan biru bermula, kemudian apabila habis perenggan pendahuluan ini, cikgu nak kamu sila selang satu baris, baru kamu mula dengan perenggan yang kedua. Jangan lupa perenggan yang kedua kamu perlu masuk ke dalam anggaran 2 jari. Salin sampai habis, kemudian selang satu baris lagi, baru kamu mulakan dengan perenggan yang ketiga. Seterusnya, salin juga sampai habis, selang satu baris, mula dengan perenggan yang keempat. Perenggan keempat tidak ada. Tidak ada, jadi kamu kena lengkapkan sendiri berpandukan kepada huraian dan contoh yang telah cikgu nyatakan dalam slide sebelumnya. Dan bila dah selesai perenggan keempat ini, jangan lupa selang satu baris, masuk dalam anggaran 2 jari, kemudian baru kamu tulis perenggan yang terakhir atau perenggan penutup. Baik, cikgu rasa penerangan cikgu cukup jelas dan apabila kamu sudah selesai dengan tugasan ini, sila hantar ke Padlet cikgu seperti biasa. Baik, cikgu rasa sekian dulu untuk slot kali ini sehingga kita berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.